Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Selamat tengah hari kepada yang ada di rumah, yang sedang memasak sambil tengok live ke, ataupun ada yang tengah bekerja ataupun yang tengah lunch dan sebagainya lah. Okay. Selamat datang ke live Syamsul Memanjung. So hari ini saya Daniel daripada Tiram Syamsul Memanjung. Seperti biasa, kami akan bersiaran langsung selama 15 minit pada setiap hari lah. So semalam saya dah live di Facebook. So hari ni kita live di Instagram pula. Untuk makluman, daripada hari kemarin hingga 24 hari bulan 11 ni, anda akan bersama dengan saya lah pada sesi siaran langsung kita pada setiap hari ni lah. Anda akan bersama dengan saya sehinggalah 24 hari bulan. So ada yang suka lah untuk bersama dengan saya, untuk orang kata sesi berbual dan sebagainya lah. Baiklah, sebelum saya mulakan, kita mulakan dengan bacaan doa dulu lah ya. Okey, baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa syur alaina min azaid rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, kita sebelum kita mulakan apa-apa ataupun apa-apa pekerjaan ataupun apa-apa sajalah, kita kena mulakan dengan bacaan doa kan. Semoga dipermudahkan dan sebagainya, insya-Allah. Okey, baiklah. Seperti yang anda sedia maklum, kami orang kata cawangan Tiram Syamsul Memanjung Cawangan Utara, kami tidak beroperasi sepanjang PKPB daripada hari tu yang awal bermula PKPB sehinggalah 24 hari bulan 11 ni kami takkan beroperasi. Maksudnya ofis kami ditutup buat sementara waktu, tapi walau bagaimanapun ofis kami ditutup, kami masih menerima orang kata sebarang pertanyaan, tempahan ataupun dan sebagainya lah kan. Kalau nak kontak kami ke, boleh je. Okey, tak ada masalah pun. Sebab kami daripada Isnin hingga hari Jumaat, kami orang kata still bekerja dari rumah, daripada pukul 9 pagi hingga pukul 5 petang. Sama je waktu macam operasi pejabat. Cuma kali ni kita kalau ada sebarang urusan ataupun sebagainya, kita berurusan secara atas talian lah ya. Macam tu. Okey, so untuk orang kata nak hubungi kami atas talian, boleh nombor yang tertera lah 017 710 4818. Saya ulang, 017 710 4818. Kalau nak buat pertanyaan, call WhatsApp dan sebagainya, boleh je lah. Orang kata hubungi ataupun WhatsApp nombor yang saya cakap tadi. Okey, saya pin cuba pin. Okey. Okey. Okey, kita dah pin Okey, nombor ni boleh orang kata untuk kontak kami lah, untuk sebarang pertanyaan, tempahan atau sebagainya, ataupun nak WhatsApp pun boleh je, tak payah call pun tak apa. Okey, baiklah, hari ini saya nak bawakan topik yang baru, iaitu tentang adab juga. Cuma kali ni adalah adab dengan orang yang lebih tua daripada kita. Okey, baiklah, saya mulakan dengan penerangan tentang adab ni dulu. Okey, Islam adalah agama yang mengajarkan adab sesama umat. Okey, hal ini agar orang kata terciptalah keharmonian antara satu sama lain, antara umat Islam ataupun antara orang kata bukan dengan orang Islam je pun, macam dengan orang yang bukan Islam, dengan orang kata masyarakat di dalam dunia ni lah. Islam dia mengajarkan adab tu untuk orang kata melahirkan keharmonian antara satu sama lain. Baiklah, adab yang ditujukan adalah agar orang kata selalulah terjalin hubungan baik antara satu sama lain. So mostly ada adab yang diajarkan dalam agama Islam ni adalah untuk orang kata
untuk membuatkan kita selalu terjalinnya hubungan baik antara satu sama lain, tak kisahlah yang beragama Islam ataupun yang bukanlah, macam tu. Okey, antara salah satunya dalam banyak-banyak adab tu, antara salah satunya adalah adab dengan orang yang lebih tua. Dalam banyak-banyak orang kata adab yang kita pelajari, yang Islam dah ajar, antaranya adalah adab dengan orang yang lebih tua. Itulah yang saya cuba orang kata sampaikan dan cakap pada hari inilah, macam tu. Okey, terdapat orang kata 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terdapat 6 isi yang saya boleh dapat orang kata saya kupas, saya huraikan pada hari ini, insya-Allah. Okey, yang pertama adalah ada adab yang pertama, kita kenalah menempatkan orang tua di tempat yang lebih baik ketika berada di sesebuah majlis. Contohnya di tempat yang nyaman ataupun lebih tinggi. Ini orang kata macam common sense lah, antara kita dengan orang yang lebih tua. Contoh macam kita bagi contoh macam majlis contoh kenduri. Kenduri dia macam contoh kat depan, bahagian depan ada orang kata kipas, penghawa dingin dan sebagainya. Tapi yang kat belakang-belakang tu macam orang kata tak adalah, macam angin-angin ataupun suhu-suhu sejuk tu tak sampai kat belakang kan. So kita orang kata utamakan orang yang lebih tua untuk duduk di bahagian depan lah, supaya dia orang kata selesa, nyaman dan sebagainya. Dan mungkin juga macam contoh kalau kita hadiri majlis ilmu dan sebagainya, mungkin dia orang yang lebih tua ni ada masalah pendengaran dan sebagainya, mungkin kita bolehlah bagi dia kelebihan untuk berada di barisan hadapan untuk orang kata dengar apa yang disampaikan dan sebagainya, macam itulah. Okey, yang kedua adalah tidak banyak bergurau dengan orang yang lebih tua. Okey, kita kenalah jaga batas bergurau dengan orang yang lebih tua. Jangan dibiasakan sehingga kita menganggap mereka ni sama umur dengan kita, sebaya dengan kita, ataupun mungkin macam kawan-kawan lah orang kata kan, macam tu. So bergurau ni memang orang kata ada je orang-orang yang lebih tua ni suka bergurau dan sebagainya. Walaupun macam tu kita kena orang kata, kita kena tahulah jaga batas bergurau kita dan sebagainya. Kita tak boleh bergurau berlebihan. Mungkin kita hanya boleh orang kata kalau dia bergurau benda tu, kita cakap pasal benda tu je kan. Kita tak boleh lebih daripada tu, macam tu. So kita tak bolehlah banyak bergurau supaya kita dapat mengelakkan daripada orang kata timbulnya perasaan rasa macam kita menganggap orang yang lebih tua ni, ataupun contoh macam pakcik-makcik kita lah kan, kita menganggap mereka macam kawan-kawan ke kan, sebab dah terbiasa bergurau dan sebagainya kan. Tak boleh lah macam tu. Orang kata macam kita tidak menghormati orang yang lebih tua, begitulah. So kita macam nak bergurau pun orang kata kenalah ada batas-batasnya. Yang seterusnya, yang ketiga adalah menyambut kedatangan dengan ucapan yang baik. Tak kisahlah berjumpa di majlis ataupun sebagainya, macam kenduri, tak kisahlah kenduri apa sekalipun kan, ataupun orang kata majlis kan, macam bila ada orang yang lebih tua baru tiba di majlis ke apa dan sebagainya, kita kenalah sambut dengan orang kata dengan ucapan yang baik. Okey, ucapan yang baik tu macam mana? Ucapan yang baik tu dia halus, rendah dan juga bijak. Halus ni maksudnya guna perkataan-perkataan yang orang kata yang tidak kasar dan sebagainya lah. Dan rendah ni orang kata bukannya kita bercakap dengan nada yang kuat dan sebagainya, macam marah ke apa ke kan. Kita kena orang kata bercakap dalam keadaan nada yang rendah. Okey, bijak ni seperti orang kata kita hanya bercakap benda-benda yang orang kata penting ataupun bukannya perkara yang lara, macam tu lah. Kita cakaplah benda-benda yang bagus, bijak dan sebagainya, untuk orang kata menunjukkan diri kita ni orang kata menghormati dia dan sebagainya. Okey, yang keempat adalah duduk dengan sopan. Ini memang orang kata susah lah untuk zaman sekarang, budak-budak zaman sekarang kan. Biasalah dia macam susah lah nak duduk dengan sopan dan sebagainya. Kadang-kadang tengah lepak dengan maybe yang macam remaja ni, teenager kan, lepak-lepak dekat rumah kampung ke ataupun sebuah remaja, lepak duduk macam selamba je macam tu kan. Tu macam kita tak boleh lah orang kata, bila kita bersama dengan orang-orang yang lebih tua daripada kita, kita kena duduk dengan sopan.
supaya tak adalah timbul perasaan orang yang lebih tua tu timbul perasaan rasa macam kita ni tak hormat dan sebagainya. Okey, yang kelima adalah tidak mendahului ucapan saat berbicara. Biarlah orang yang lebih tua tu bercakap terlebih dahululah. So macam bila kita orang kata tengah duduk satu meja lah dalam satu majlis, kita bersama dengan orang kata ada umur-umur yang berlainan lah, dan kita yang paling muda dekat situ, dan banyak orang yang di sekeliling kita adalah orang yang lebih tua daripada kita. Kita kanalah orang kata ucapan kita tu kita macam kita biarlah mereka yang cakap dulu sebelum kita yang cakap, macam tu. Itu orang kata adab lah, adab bila kita dengan orang yang lebih tua ni, kita bagi dia orang bercakap dululah. Bukannya macam kita asyik nak bercakap je, kita macam tak bagi ruang untuk dia orang bercakap, lebih kurang macam tu lah. So itulah adab, ada adabnya, macam tu. So yang keenam lah. Keenam pula, tidak memotong ucapannya ketika sedang berbicara. Biar mereka selesai bercakap dulu, baru kita cakap. Yang ni yang terakhir lah, adab isi tentang adab dengan orang tua yang terakhir, yang keenam. Tidak memotong ucapan ketika sedang berbicara. Okey, kita macam saya cakap tadi, contoh kita ambil yang macam kita duduk satu meja dengan orang-orang yang lebih tua dalam satu majlis dan sebagainya kan. Macam tu lah. Kita macam tak boleh lah orang kata kita bila dia orang tengah bercakap dan sebagainya kan, tengah sembang-sembang kita menyampuk, kita potong kan. Orang tu tengah cakap topik lain, tiba-tiba kita masuk borak topik lain. Macam tu tak boleh lah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Okey, itu adalah orang kata ada adab lah. Macam cakap tadi, kita kenalah orang kata hormat orang yang lebih tua daripada kita kan. Bila duduk kena sopan, tak boleh orang kata main orang kata duduk tak sopan dan sebagainya kan. Yang lepas tu kita kena sambut dengan elok kan, sambut dengan mesra, baik dan sebagainya. Yang seterusnya yang saya cakap tadi adalah menempatkan orang tua ni, orang yang lebih tua orang yang lebih tua di tempat yang lebih baik lah bila dalam sesuatu majlis kan. Macam tu. Okey, yang seterusnya, tidak banyak bergurau dengan orang yang lebih tua. Kita bergurau apa yang kita rasa boleh bergurau, yang orang kata tak melebih lah. Macam tu. Yang terakhir tadi, isi yang terakhir adalah kita tidak mendahului ucapan saat berbicara. Okey. So saya harap dengan apa yang saya sampaikan pada hari ini mungkin orang kata menambahkan ilmu untuk anda lah. Mungkin ada dalam kalangan anda yang tak orang kata tak tahu tentang adab bersama dengan orang yang lebih tua. So boleh orang kata amalkan adab ni insya-Allah untuk masa sekarang dan masa yang akan datang. Boleh juga share dengan orang kata kawan-kawan, saudara mara kan, keluarga, macam tu, supaya mereka orang kata lebih orang kata mengikutlah ajaran yang diajar oleh agama Islam tentang adab bersama dengan orang yang lebih tua, insya-Allah. Okey, itu saja daripada saya hari ini, insya-Allah. Esok kita akan berjumpa lagi, insya-Allah. Okey, saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum.